Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam musim raya ni. Hari ni 24 bulan 5 2021. Saya akan menunjukkan cara bagaimana kita hendak mendaftarkan sesuatu inventory. Pertama sekali kita kena faham bahawa untuk membuat pendaftaran lebih baik kita menggunakan login yang kuning di atas ni untuk pegawai aset. Jadi sebagai pegawai aset masuk di sini dan info pengguna ni ada nama pegawai aset. Jadi kita tahu kita dalam keadaan ataupun dalam status pegawai aset. Okey, pertama sekali adalah pendaftaran. Seperti biasa, pendaftaran ni ada dua dan senarai ni ada dua, senarai daftar PTJ dan senarai daftar bersih. Seperti saya maklumkan sebelum ni, senarai daftar PTJ ni merangkumi semua data di dalam setiap PTJ tu yang didaftarkan lah. Okey, senarai daftar bersih ni adalah senarai daftar di mana yang bersih saja, iaitu maklumat yang telah didaftarkan berstatus selain lupus dan mempunyai KIPA. Jadi bila kita dah ada KIPA dan juga kita belum lupus, ada dalam daftar bersih. Kalau dah lupus, tak ada dalam daftar bersih. Jadi kita boleh gunakan dua-dua lah. Tetapi saya selalu guna senarai daftar PTJ. Okay, senarai daftar PTJ dia akan masuk asset inventory sama ada kita tambah ataupun kita nak delete di sini. Tapi selepas kita dah hantar dia dalam lokasi, kita dah tak boleh delete. Okay, jadi untuk menambah sesuatu asset atau inventory, klik tambah ni. Kemudian dia akan bagi beberapa option lah, banyak option lah kan untuk nak daftar. Pertama sekali, adakah alat ni berbentuk inventory atau harta modal. Kita dah bincangkan apa itu inventory dan apa juga harta modal. Okey, harta modal seperti biasalah yang saya selalu war-warkan kepada rakan-rakan pegawai aset. Harta modal adalah apa yang diberikan, senarai yang diberikan oleh Jabatan Bendahari. Itu paling simple lah. Dan inventory selain daripada tu. Okey, selain daripada tu sama ada dia yang belum didaftarkan lagi, yang kita jumpa, yang tak tahu daripada mana, bawah daripada RM3,000. Jadi kita masukkan dalam inventory. Okay, dalam kes ni kita boleh tengok lah aset di bawah 1 hingga 3K. Jadi aset 1 hingga 3K inventory juga. Simpanan PTJ pun inventory juga. Inventory 1K pun inventory juga. Jadi untuk yang harta modal, dia ada induk kejahteraan dan kesihatan. Okey, kita kena pisahkan supaya dia mudah diurus. Okey, sekarang katalah kita nak daftar satu butiran. Contoh dalam kes kita ni satu monitor. Okey, satu monitor. Jadi monitor ni kita dah dapat, kena pasti satu monitor yang akan kita register. Kan? Satu register iaitu monitor Samsung. Jadi kita dah dapat dia, lokasi pun kita dah ada. Jadi kita akan masukkan apakah yang perlu kita masukkan ke dalam AMS ni. Pertama sekali tentulah kita letak nama lah kan. Monitor, katalah monitor Samsung. Okey, monitor Samsung. Kemudian kita boleh kategorikan dia di bawah ni ataupun kita letak sini monitor. Kita tengok monitor. Jadi kita cari monitor banyak sangat lah. Jadi kita boleh juga pilih ICT. Saya selalu pilih ICT bagi peranti komputer.
Kemudian kita ambil LCD, flat screen monitor, contoh lah kan. Samsung, kalau kita ada model kita masukkan. Sekarang kita masukkan jenama Samsung, model tak ada, kuantiti 1, harga seunit kita tak ada harga sebab kita tak tahu siapa beli. Harga tak ada, kalau nak bos RM1 pun boleh, tak ada pun tak apa, nombor pesanan tak ada. Tarikh perolehan, tarikh perolehan ni kita anggarkan dibeli tahun berapa kan. Jadi dalam kes kita anggarkan dibeli tahun 2011. Jadi kita masukkan anggaran lah 2011 bulan Oktober, 1 bulan Oktober 2011. Jadi tahun perolehan adalah 2011. Pembekal kita tak tahu, nombor siri kita akan masukkan nanti. Saya tak ada data di sini, jadi tak masukkan. Nombor siri PTJ jika ada, sekarang pun tak masuk lagi. Nombor siri saya ada sebenarnya, tapi saya tak masukkan lagi. Tak apa, kita simpan dua ni. Kod tak ada, aset geran pun bukan. Kod PTJ adalah pawam. Lepas itu alat ni adalah sokongan dan inventory di bawah 1K. Okey, lokasi awal jika ada tuan-tuan boleh isi, saya tak isilah kan. Dan kita akan hantar. Okey, tetapi be careful, selepas kita hantar, ini tahun 2011. Okey, 2011. Jadi dia kemungkinan tak timbul lah nanti di bahagian senarai daftar ni di bahagian atas, sebab dia 2011. Kalau 2021 dia akan naik di atas lah. Okey, kita hantar. Bila kita hantar, dia akan berjaya maklumat telah direkod di atas ni. Kan? Tuan-tuan puan-puan boleh tengok berjaya maklumat telah direkod ke dalam aset dan inventory ini. Tapi di sini tak ada. Di sini ni tak ada. Jadi kita kena search dia yang tadi lah. Okay, monitor Samsung. Okay, once monitor Samsung, dia akan cari. Kalau ramai, masalah sikit lah kan. Tapi dalam kes ni, yang ni lah kan, 1 bulan Oktober 2011. Harga tak ada. Yang ni kita ni gambar kita boleh masukkan lagi. Jadi kita boleh klik yang ni. Jadi kita boleh modify. Sama ada kita nak letakkan gambar kan, ataupun nak tambah benda-benda yang lain lagi. Kemudian kita kemas kini. Itulah proses macam mana kita nak update kan apa yang ada tadi. Kembali kepada yang Samsung ni tadi. Jadi kita juga boleh delete kan, boleh hapus butiran ni ikut suka kita kan. Kita boleh manipulate, nak hapus pun boleh, ataupun nak upload dokumen pun boleh, ataupun nak tengok dia punya detail detail apa yang kita masukkan tadi ni ada di sini lah kan. Jadi dia punya status. Okey, back balik. Dia tak bagi back. Tak apa, kita akan pergi kepada carian balik. Monitor Samsung. Kita dapat yang tadi. Okey, perhatikan bahawa kita dah dapat dia register tag ID dia 2021.ict009.trpawam.6709. Okay, ini yang saya kata tag ID yang kita kena tulis di alat, di monitor tu. Tapi dalam kes kami gunakan nombor jabatan.
Kan nombor jabatan, kalau tuan-tuan tengok di sini nombor jabatan. Yang ni saya belum masukkan lagi. Nombor jabatan ni yang akan kita letak dekat alat. Kan kita labelkan dia alat 9758. Tapi dalam kes monitor Samsung ni tak ada lagi lah. Jadi kita boleh juga gunakan TR Pawam 6709 atau ambil 6709 saja pun dah okey. Okey, tulis di monitor ni, monitor Samsung ni 6709. Ataupun baik sikit lagi TR Pawam .6709. Lebih baik lagi 2021.act009, semua tulis. Tapi panjang lah kan, panjang. Ambil yang kalau boleh Pawam .6709. Lekatkan dekat monitor tu. Kalau PTJ katalah mekanik, P mekanik .6709. Contohnya lah kan. Jadi kita ambil nombor ni, kita boleh juga tengok di sini lah. Ini nombor dia. Kan, nombor ni. 6709 ni. Jadi kita ambil nombor ni, Pawam .6709, labelkan di alat tu. Kemudian kita letak hak milik USM. Jadi complete lah pendaftaran alat tu. Dan dalam masa yang sama, kita akan ambil gambar. Ambil gambar. Jadi kita akan masukkan, contoh dalam kes ni Samsung, contoh lah ya. Kita dah edit dah. Kita masukkan alat ni. Okey, kita masukkan gambar. Jadi kita dapat gambar monitor Samsung. Okey, macam tu. Jadi yang lain kita boleh tambah-tambah lagi lah. Contohnya nombor siri, nombor jabatan, ataupun apa-apa lain-lain keterangan. Kemudian kita kemas kini. Jadi kita akan dapat satu pendaftaran inventory yang elok. Okey. Tetapi inventory ni masih tak ada dalam bersih, senarai daftar bersih 6709. Kita tengok, cari aset, tag ID 6709. Kita cari, tak ada data, tiada data. Sebab apa? Kita belum agihkan lagi kepada lokasi yang terlibat lah. Jadi selepas kita hantar kepada lokasi yang terlibat, yang alat ni berada, barulah dia timbul dalam senarai bersih ni. Senarai bersih aset dan inventory. Kalau kita tak hantar lagi, masih hanging dalam Q6 ni, tiada lokasi ni, bermakna alat tu masih tidak masuk dalam senarai pendaftaran aset atau inventory. Okey, saya rasa setakat itu video saya. Kalau ada soalan, boleh email kepada saya cezulk@usm.my. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan untuk mengenal pasti masalah dan apa yang tuan-puan perlukan untuk pendaftaran di EMS. Assalamualaikum.